Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini, kamu akan bersama dengan Cikgu Azia dalam standard kandungan 9.2 Sistem Penentu Sejagat. Okey, dalam bahasa Inggerisnya Global Positioning System ataupun GPS. Apakah itu sistem penentu sejagat? Okey, ataupun yang kita kenali sebagai GPS. Okey, GPS adalah satu sistem navigasi. Okey, maksud sistem navigasi ni adalah pelayaran. Okey, sistem pelayaran yang memberikan maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Okey, bermaksud tak kiralah cuaca panas, cuaca sejuk, cuaca masa tu mungkin musim salji. Okey, dia tetap akan memberikan maklumat kepada pengguna. Okey, bagaimana GPS ini berfungsi? So, kalau nak ikutkan sebenarnya GPS terdiri daripada 3 segmen. Okey, segmen yang pertama adalah segmen kawalan. Okey, yang kedua adalah segmen angkasa dan yang ketiga adalah segmen pengguna. Okey, kalau kamu perhatikan pada Rajah 9.9, okey, segmen kawalan, okey, yang ini yang segmen nombor 1. Okey, segmen kawalan berada di bumi. Okey, yang kedua segmen angkasa, okey, berada di angkasa. Okey, manakala untuk segmen yang ketiga adalah segmen pengguna. Okey, segmen pengguna adalah di bumi, iaitu pada pengguna. Dalam segmen kawalan juga, okey, maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera dan almanak. Okey, almanak ini merupakan suatu terbitan tahunan yang berbentuk informasi mengenai bidang-bidang yang tertentu. Okey, dan disusun dalam turutan kalender sebenarnya. Okey, mungkin dalam almanak ini terdapatnya pelaporan cuaca, tarikh gerhana, perayaan dan sebagainya. Okey, segmen angkasa pula, okey, terdiri daripada suatu rangkaian satelit, okey, di mana satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian orbit 200,000 km. Lazimnya, okey, orbit ini dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita kenali sebagai semi-synchronous Earth orbit dan tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Okey, dalam segmen angkasa, okey, sekurang-kurangnya terdapat 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah ataupun lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Okey, sebagai contoh, okey, kamu boleh rujuk kepada Rajah 9.12 kedudukan satelit GPS dan pengguna GPS. Okey, kemudian dalam segmen angkasa juga, maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. Segmen yang terakhir adalah segmen pengguna, iaitu segmen yang ketiga. Okay, di mana pengguna GPS merupakan sesiapa saja yang menggunakan alat penerima GPS. Apa contoh alat penerima GPS? Okey, telefon pintar kita. Yang guna iPhone itu kita panggil smartphone lah, smartphone, telefon pintar. Okey, lokasi bagi suatu tempat dapat ditulis dalam 2 jenis format. Okey, seperti berikut. Okey, format yang pertama adalah darjah, minit dan saat ataupun singkatannya kita panggil sebagai DMS. Dan yang keduanya adalah darjah desimal ataupun kita ringkaskan sebagai DD. Okey, segmen pengguna bagi menentukan koordinat GPS. Tadi kita dah belajar, dia boleh tulis dalam dua bentuk ataupun dua format, DMS ataupun DD. Okey, dan kita ada arah timur dan barat bagi koordinat GPS dalam format DMS berdasarkan garisan Greenwich. Okey, sebagai contoh bagaimana kita nak menentukan koordinat GPS bagi Planetarium Negara Kuala Lumpur. Okey, Planetarium Negara Kuala Lumpur mempunyai koordinat format DMS
3 darjah 8 minit 22.04 saat N. Okay, iaitu dia menunjukkan itu adalah latitude. Dan koordinat format DD-nya ialah 3.139456. Okay, kalau kamu rujuk kepada nota di bawah, okay, nilai positif mewakili latitude pada hemisfera utara. Okay, manakala longitude bagi planetarium negara adalah 101 darjah 41 minit 22.53 saat E. E mewakili east. Okay, iaitu bila kita tukarkan kepada format DD, ia adalah 101.689593. Okay, di mana nota yang ditunjukkan di bawah, nilai positif mewakili longitude ke timur garisan Greenwich. Okey, kita beralih kepada contoh yang kedua. Okey, Copacabana di Rio de Janeiro. Okey, koordinat format DMS 22 darjah 58 minit 14.60 saat S. S stand for South, selatan. Latitude-nya, okey, mempunyai koordinat format DD negatif 22.970722. So, dekat bawah tu dia dah nyatakanlah sebagai nota. Nilai negatif mewakili latitude pada hemisfera selatan. Okay, manakala 43 darjah, okay, 10 minit 56.51 saat W West, okay, longitude negatif 43.182365, okay, iaitu nilai negatif mewakili longitude ke barat garisan Greenwich. So maksudnya kalau dia positif, latitude dia berada di hemisfera utara. Kalau dia negatif, dia hemisfera selatan. Tapi untuk longitude, positif ke timur. Kalau longitude dia negatif, maka dia adalah ke barat. Okey, seterusnya adalah apakah kegunaan GPS? Okey, sebenarnya banyak sangat kegunaan GPS. Antaranya adalah untuk tujuan navigasi, iaitu bagi tujuan pelayaran dalam pelbagai pengangkutan. Antaranya adalah pengangkutan darat, laut, udara dan angkasa lepas. Okey, sebagai contoh navigasi yang sangat popular digunakan pada masa kini adalah Google Maps dan juga Waze. Okey, ini adalah merupakan gambar contoh, okey, gambar foto 9.4 tangkapan skrin ataupun screenshot daripada kedua-dua aplikasi navigasi yang biasanya pengguna gunakan, iaitu gunakan Google Maps dan juga Waze. Okey, kita dah habis dah untuk standard kandungan 9.2. Jadi sebagai latihan, okey, cikgu nak kamu buat praktis formatif 9.2 dan kita akan bincangkan semasa sesi tutorial. Sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.